lagi dalam podcast kita iaitu Borak Mahasiswa. Bersama saya Mai. Saya Mazi. Hari ini kita akan membincangkan topik yang amat serius iaitu kemurungan di Malaysia yang semakin meningkat bersama tamu kita iaitu Saya Tuzi. Saya Ilya. Saya balik. Okey, betul tu Mai. Baru-baru ni pun saya dah baca dekat akhbar kata kemurungan ada seorang pelajar ni yang bunuh diri akibat kemurungan. bukan pelajar je. Hampir semua golongan dekat umur memang ada masalah kemurungan. Jadi baru-baru ni pun KKM ada keluarkan statistik kata seramai 29% daripada rakyat Malaysia ni tidak kemurungan. Apa nak kita tanya tetamu kita? Mungkin balik boleh jelaskan apa sebenarnya maksud kemurungan? Maksud kemurungan ni adalah satu gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seorang tu rasa sedih yang berpanjangan. Maksudnya dia setiap hari sedih, bangun esok sedih, bangun usia sedih. Ibaratnya macam sedih tanpa sebab lah. Betul, sedih tak bersebab. Lepas tu dia keletihan dan ketiadaan tenaga, lemah, dia selalu lesu, lemah gitu. Dan dia cepat marah, jadi panas badan. Kalau yang orang-orang yang burung ni tak ada kacau dia atur automatik baran dia. Then dia hilang minat dalam aktiviti harian. Dia rela, dia beta seorang-seorang diri dalam bilik, fikir masalah dia kira benda kan yang tak selesai tu. And then dia boleh berlarutan kurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. 2 minggu straight dia macam tu lah bang dia. Dan penyakit ni boleh diijapi oleh sesiapa saja, tak kira umur pun, muda ke tua ke sama je, ataupun jantina atau bangsa. Semua manusia rasanya kita ni penyakit manusia. And then kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sampailah kalau dia tak dapatkan orang kata apa jalan keluar tu, kemungkinan dia boleh bunuh diri. Itu yang saya ada. Tapi kan Mai, kan dekat masyarakat kita ni kan, cuma pandangan apa tu kemurungan masalah mental ni semua macam dengan satu pandangan stigma. Stigma yang negatif kan? Ya betul. Bila orang ada masalah mental, orang anggap itu mungkin kurang didik agama, kurang solat. Ya. Padahal itu semua dekat umur. Benda-benda tu bukan sebab agama, banyak faktor yang mempengaruhi untuk seorang mendapat kemurungan. Kalau tidak, ada adanya apa faktor-faktor kemurungan sebenarnya? Dia banyak faktor-faktor dia. Okey, yang paling utama lah yang kita boleh tengok, dia boleh dikatakan daripada keturunan dia sendiri. Mungkin family dia pernah mengalami kemurungan sebelum-sebelum ni. Nenek dia ke, bapa dia ke, banyak dia mengalami kemurungan dia genetik. Okey, pasti yang kedua adalah persekitaran dia. Okey, persekitaran dia tu sebab dia pernah berlaku peristiwa dia peristiwa hidup, macam contoh dia kehilangan orang-orang yang dia sayang, mak dia ke, bapa dia ke. Lepas tu dia boleh menjadi isu juga ya, kalau kucing kesayangan dia meninggal pun dia boleh menjadi kemurungan ya. Dia boleh jadi tu satu kemurungan untuk dia. Lepas tu dia juga kemurungan ni boleh berlaku disebabkan oleh stres kerja ke, stres belajar ke. Dia boleh menjadi satu punca dia menyebabkan dia tu buruk sehingga hilang selera makan apa semua tu. Boleh dia semua masalah kecil pun boleh jadi punca. Ya, boleh dia. Kadang-kadang kita anggap benda tu kecil je kan, tapi bila berpanjangan dia jadi besar. Kecil bagi orang lain, tapi besar bagi kita. Kuat tak kuat je lah dia nak adab dia lah. Emosi dia boleh mempengaruhi emosi kita. Yang paling lagi teruk tu kalau kita pergi hospital, klinik nak pergi check up tentang hal ni, pastinya yang doktor-doktor ni takkan memahami dia. Ya. Yelah, ada orang anggap tu benda alah kita juga awak baru sekejap nanti dah pergi banyak lagi yang banyak masalah. dia orang tak sedar yang
kebanyakan orang dia takut nak pergi jumpa tu sebab stigma daripada masyarakat. So itulah membuatkan dia pendam seorang-seorang. Manusia suka bandingkan dia bandingkan orang lain dia. Betul. Bagi Suzy pula kan kalau orang ada kemurungan ni pasti dia tunjukkan tanda-tanda kemurungan lah kan, macam tak nak makan ke atau apa kan. So boleh terangkan sikit macam mana dia punya tanda-tanda awal kita berkesan sebelum dia jadi kronik sehingga menyebabkan dia mengambil nyawa. Okey, tanda-tanda awalnya bermula dengan rasa kekosongan, tak nak buat aktiviti, kena nak duduk sorang-sorang. Kena macam kita selalunya pergi macam kalau dia tu minat bermain sukan ke, beriadah ke, pergi berjalan-jalan, tapi ada masa satu tu dia rasa nak bersendirian. So dia tak nak bercakap dengan siapa, nak makan pun tak selera. So dia akan duduk mengasingkan diri dalam bilik sorang-sorang dan suka termenung. Lepas tu kemurungan ni sebelum dia nak kemurungan tu dia akan mengalami gangguan tidur. So dia akan tidur berlebihan ataupun kurang tidur. So dia boleh je. Kalau macam susah tidur, Insomnia pun boleh mengakibatkan kepada kemurungan. So dia tak cukup tidur, maksudnya dia akan aktiviti harian dia tu tak produktif lah orang kata. So dia akan rasa mengantuk, lesu, gitu. Mungkin sebab dia terlampau banyak fikir kan sebelum tidur. Boleh kita macam tu. Tadi Suzy ada sentuh pasal makan tu, dia tiada selera makan. Dia tiada selera makan tu, dia tak ambil langsung makanan ke ataupun dia ambil secara sikit-sikit. Dia ada yang tak nak makan langsung dan ada juga yang macam makan berlebihan. Artinya makan yang berlebihan tu makan yang benda tak berkhasiat dalam perut dia. Kalau ada yang macam jenis tak nak makan ni memang dia tak akan makan langsung. Oh, tak sentuh pun makanan dia. Dia lebih macam kiranya dia macam tak sedar lah, macam dia tak lapar. So dia akan berfikir yang dia tu fikir perkara sedih. So dia akan jadi macam tak selera makan. Macam tu rupanya. Kita tak tahu kita ada kemurungan. Apa kata kita tengok video ni dulu, iaitu pesakit yang pernah mengalami kemurungan. Let's go. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada pengacara kerana menanyakan soalan itu. Saya Atika. Saya merupakan pesakit yang telah diagnosis oleh pakar psikiatri mengalami kemurungan sejak 3 tahun yang lalu. Sebelum ni saya merupakan seorang pelajar sekolah menengah. Penyakit ni mula datang sejak satu peristiwa buruk telah berlaku dalam hidup saya dan mengubah 100% diri saya sehingga sekarang. Kejadian ni mula berlaku sejak kematian arwah ibu saya sejak 3 tahun lalu. Ayah saya masih hidup, cuma sudah bercerai sejak saya berumur 7 tahun kerana tiada persefahaman. Saya sangat rapat dengan arwah ibu saya sejak dari kecil lagi. Ibulah tempat saya mengadu masalah dan ibu jugalah yang selalu bagi nasihat kepada saya. Selain daripada peristiwa tu, saya juga selalu menjadi mangsa buli kat sekolah dulu. Saya dihina kerana badan saya yang gemuk, saya miskin, saya tak pandai belajar dan saya tak ada ayah. Saya juga sering dipukul oleh kawan-kawan kerana saya enggan buat apa yang mereka suruh tu, sehingga kesan lebam-lebam kat tubuh saya. Sejak kejadian tu lah bermulanya titik hitam dalam hidup saya, permulaan kepada berlakunya kemurungan ni. Sebelum ni saya ada ibu untuk menceritakan masalah saya ni,
Tapi sekarang arwah ibu dah tak ada, jadi saya tak tahu nak mengadu masalah tu kat siapa. Perkara tu menjadikan saya sedih berpanjangan dan menangis hampir setiap hari selama 2 bulan berturut-turut. Saya duduk berkurang saja dalam bilik, tak keluar makan dan menangis saja. Kalau saya keluar makan pun, saya jamak sedikit saja makanan tu, sekadar untuk isi, untuk mengalas perut saja. Walaupun makanan tu makanan kegemaran saya. Disebabkan kemalangan ni, selera makan saya jadi tak ada. Makan pun tak ada selera. Disebabkan saya tak makan. Dulu berat badan saya 80 kg. Sekarang ni turun susut jadi 40 kg. Sebabkan saya stres kan. Saya terlalu mengikut perasaan waktu tu. Saya jadi cepat marah. Saya ingin bersendirian saja. Saya ingin duduk dalam bilik saja. Saya tidak mahu diganggu oleh siapa-siapa. Sejak tu juga saya tak pergi sekolah. Kerana bagi saya, kena buli tu menjadikan diri saya ni trauma untuk pergi ke sekolah. Minat untuk ke sekolah tu tak ada sebab kena buli kan. Suasana kat sekolah tu jadi menakutkan bagi saya. Dan saya pun telah cepat sekolah. Sejak dari tu saya tak sekolah, saya duduk kat rumah saja. Setelah berlarutan selama 2 bulan, pakcik saudara saya yang duduk dekat rumah saya ni menasihati saya untuk pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Sebab dia tengok saya macam lemah sangat kan. Macam orang yang tak ada semangat nak hidup. Dia takut saya bunuh diri ke apa kan. Lepas tu dia suruh saya pergi hospital. Setelah kena paksa berkali-kali tu, saya pun pergilah hospital untuk dapatkan rawatan kan. Lepas tu doktor suruh jawab ujian das. Lepas dah jawab ujian das tu, doktor mengesahkannya saya ni betul hadapi masalah kemurungan lah. Dan merujuk saya ni di bawah unit psikiatri. Setelah mendapatkan rawatan kaunseling dan ubat-ubatan secara teratur selama 2 tahun lebih, sekarang alhamdulillah saya dah okey. Saya dah sihat. Saya dah boleh terima kenyataannya. Awal ibu saya ni tak ada. Begitulah video tadi. Masya Allah. Salah seorang mahasiswa yang mengalami tak menyangka ya, bila dia dah nampak macam gembira, happy. Rupanya dia menyimpan kesedihan sendiri. Betul tak macam saya cakap tadi, tanda-tanda awal pada dia juga sebenarnya. Dengan hati-hati dengan orang sekeliling. Kita ambil tahu lah macam kawan kita. Kan buat regulation kat dia, tanya sihat ke Macam pernah tak ada rasa macam tanda-tanda awal yang macam Suzy bagi Masya Allah dia dulu masa sekolah tak menyangka lah kan. Maksudnya time tu baru 14. Kita beritahu pada ialah kita ni berkomuniti mana dia orang pandang kadang stigma lah kan terhadap ni. So rasa macam susah sangat dia nak beritahu parents pun dia tak memahami. Bila pergi pada guru, tak ada yang ada sangat yang tentang zaman tu tak ada sangat yang masuk pustaka tentang mental health ni. Dan sekarang memang ramai orang yang cakap pasal mental health dan sebagainya kan. Okey tak? Dan kalangan kita benar. Pas pandemik tu, ya lagi jadi mental health punya isu makin hangat-hangat. Betul. Saat itu, waktu tu memang tak ada lah. Memang saya seseorang yang selesai masalah tu minta seorang yang hadapi segalanya. Tapi alhamdulillah saya di sini. Alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah. Biasalah kan kita ni manusia asal ni hidup pasti akan ada kemurungan. Ya betul. Bagaimana Budak Mai? Kalau saya bila kan kita kan tak didedahkan pasal masalah mental ni apa semua. So kita tak tahu kita tengah berdekat kemurungan ke, anxiety ke. Tapi saya pernah lalui macam saya cakap pada awal-awal kurang selera makan. Kadang-kadang tu sehari saya boleh tahan lapar. Dia
Dia lapar tapi dia tak nak makan. Dia automatic. Dia macam boleh jadi gastrik kan. Oh ya, betul. Sebenarnya bahaya juga dia kalau tak jaga pemakanan ni. Dia boleh merosakkan usus dan menyebabkan GERD. GERD tu penyebab anxiety dia. So, macam tu. Kita borak aja. Apa tengah pada kamu dia? Tapi ada pengalaman macam ni. Macam aku pengalaman aku pun tak boleh nak expect yang bila hubungan ke aku sebab aku tak pergi pakar ke doktor mana pun. So apa yang aku pernah rasa dalam diri susah nak tidur tu, sekarang susah nak tidur. Setiap kali aku nak tidur mesti buka seluar tak pun bunyi hujan, kan pun dah boleh tidur. Satu lagi bila susah nak tidur ni jadi sebuah tidur lewat tidur lewat sampai kat sini kata apa macam bab nak makan. Kita makan rasa lapar, bila makan sikit je Dah kenyang. dah kenyang. Lepas tu Ya, ya, betul. kita dia jadi gastrik kan. Ya. Bahaya. Apa balik masa benda tu? Kurang. Alhamdulillah dah pun tak. Kalau Ilya pula, dia ada pengalaman orang sendiri ke ada dia sendiri. Kakak saya ni dia baru je melahirkan anak sulung, tetapi anak dia telah meninggal dunia selepas dilahirkan. So dalam 40 dia pantang tu, dia rasa yelah bila hilang anak dia kita rasa macam faham kan? Dia Jangan pun kita pun tak bukan dia nak boyfriend tu okey lagi Ya, tu. dia Dia tak lagi. Dia lagi susah. Betul. Dia dia tak boleh terima benda tu. Bukan dia tak reda. Dia bukan tu, tapi dia yelah dia tak boleh terima semua tu sebab yelah baru anak sulung. Ya, betul. Dah lah lama dia nak mudik. Dia nak dapatkan anak tu kan. Dalam 5 tahun baru dia dapat anak tu. So sebab itulah dia mula dah meroyan apa semua. Tapi alhamdulillah lah sekarang dia dah semakin pulih. Sekarang pun dia dah ada anak dah sekarang ni. Macam yang Mari cakap tadi, di awal-awal tu seperti berpanjangan mungkin disebabkan seperti berpanjangan, seperti tak ingat, itu yang menyebabkan hubungan ataupun meroyan. So ini lepas beranak kalau macam Siti pula. Kalau saya, pengalaman yang sekitar tak adalah. Tapi kalau macam kalau kita buka media sosial kan, banyak Ya, isu betul. pasal tu kan. So, orang banyak kalangan student apa semua ke, yang bekerja apa. So, saya macam baca lah sikit untuk pengetahuan kita kan. Macam kalau tiba-tiba ada yang kawan-kawan terdekat kita ke akan rasa macam tu kan. So, kita akan nampak dalam tanda-tanda dia tu. So, kita boleh mengelakkan dah dia. Sebelum kita ni kan, apa yang paling sedih adalah masyarakat kita yang tak memahami dan dengan dia beri kita punya pandangan yang benda ya. Kebanyakan orang akan beri macam dekatkan diri dengan orang Tuhan saja. Macam itu kan Ya, betul. Ni kadang ni mesti kurang dekat diri dengan Allah ni yang Tuhan kurang padahal kita dalam keadaan yang tak nak berfikir dengan waras Kita perlukan sokongan orang lain kan. dan tak dapat Orang yang tak alami tak faham. Ya, betul-betul. Masa kita pergi di segmen yang seterusnya, macam ini tau. Maaf lah. Kita santai je, tak perlu bersih. Betul-betul. Satu. Tak perlu bersih. Kita dah tengok tadi pasal apa tu, faktor-faktor dia macam ada tanda semua. Sekarang kita nak tahu tentang kesan dia terhadap mangsa tu dan ataupun daripada keluarga dia atau society. Kesan kita boleh tengok ialah yang melalui mulut dia akan jadi kering. Sebab mulut dia kering, dia macam minum air banyak, dia punya gula-gula untuk apa ni? Untuk kita kurangkan mulut kita kering ni, kita kena punya tamnya gula-gula asam Bagi ya. Bila kita tu, lepas tu kita akan jadi sembelit. Dia sembelit Sebab dia kurang minum air, kan? betul. Dia kurang minum air, so dia jadi sembelit. 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 Dia jadi sembe
Lepas tu dia banyak tu masalah penglihatan kabur pun dia bawa kesan kepada kemurungan. Dapat lihat Adakah kita Bukan, kita ni study faktor study dalam Betul. itu je lah yang tadi saya kongsikan siapa sedikit pasal kesan dia. Sebenarnya mungkin sebab apa ramai cakap faktor tadi sebab makanan kan kita bisa jaga makanan dia tak rahsia, makanan makanan. selalu tu yang sedih. Betul. Dia rosakkan dalam Lagi pun dia kurang minum air, makan benda-benda tu kan. mungkin dia banyak minum air yang macam air karbonat. Kurang minum air kosong. Ya. Kita minum air kosong lah. Ya. Banyakkan minum air. Boleh tu saya. Mai, awak pernah dengar tak yang sekarang kita katakan orang yang kemurungan ni adalah wanita je yang dia dapat? Oh betul. Sebab stigma orang cakap sebab perempuan ni lemah. Ya. Dan perempuan ni tisu. Betul. Perempuan suka guna emosi. Ya, betul. Apa pendapat balik kita hari? Rasanya perempuan dalam hal ini lebih siku ke atau macam mana? Tak juga. Dia sakit kemurungan ni dia tak kira jantina. Dia pada saya lah yang berisiko untuk kena kemurungan ni, yang pernah mengalami kemurungan pada masa lepas. Maksudnya dia pernah ada kisah silam. Ni dia pernah duduk. Pernah depres kan. Depres tu ni. Dia dah elok. Dia dah lama. Relax. Kau kena balik kan. Ni dah kena lah. Ya, ya. Dia dah sekarang. Itu yang satu, dia juga penyakit turunan lah. Macam yang dia dekat dia. Then kalau orang yang ada sakit kronik, maksud macam ada kanser, macam jantung atau apa kan, dia dah hilang orang kata apa, semangat tau. Maksudnya dia akan cakap, oh aku dah tak lama kat sini ni kan. betul. Itu berserah juga. And then hilang tubuh badan ni macam accident lah. Dia tiba-tiba macam stroke. Accident ke apa, stroke ke apa kan. Betul lah. Macam kaki kodok accident, kaki kodok macam dia tak boleh kerja ni. Dulu aku normal lah. Lepas tu Dulu tiba-tiba aku main bola, dulu parti semua. Bila accident, Ya betul. Untuk saya rindu tu susah. Ya, Memang. betul. Jadi keadaan tiba-tiba kita Dan orang lagi pandang kita lagi. dah lahir normal tapi Ya, tiba-tiba tiba-tiba hilang gitu. Orang tadi kita pun tak expect benda tu. Dalam masa juga nak terima benda tu. Betul. yang lagi satu ada banyak ni. Sebenarnya kepanjang orang saya macam dia tadi dekat dia. Dan penceraian. Penceraian. Memang stres lah kan nak fikir kalau lagi kalau ada anak. Ya. Itu masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga waktu COVID lah banyak. Besar ni masalah pengalaman dia. Ya. Dan Kawan-kawan anak semua. dadah dengan arak tu tahu tak? Oh dia buat apa? Dadah dengan arak tu lah orang kata kunci dia lah kata. Fire starter lah. Ya. Itu macam penyakit sana. Kan dadah dengan arak ni sebenarnya rosakkan otak kita. Secara tiba-tiba otak tak function betul. Jadi dia rosakkan hormon dalam badan kita yang dan dapat punya. Betul. Saya setuju dengan risiko tu. Sebenarnya bukan perempuan saja. Dia tak kira jantina dan dekat umum sebenarnya. Dia sebenarnya kira masalah. Ya. Banyak masalah. Semua masalah boleh jadikan orang tu berisiko untuk kena. Yang pandang mental tu yang tak pandang mental. Ya. Kita mahasiswa pun berisiko tinggi untuk ada keburukan. Betul, dalam keadaan ekonomi sekarang, masa kewangan, Masa orang yang duduk jauh dari keluarga, tiket kalau tiket mahal ya. Dia mahal pun boleh murah tau. Betul. Saya setuju. Cik Suzy, tak payah nanti sebut cincin. Buat. Janganlah begitu. Janganlah begitu. Okey, saya akan terangkan pasal pencegahan untuk kemurungan ya. Ada pencegahan. Ya. Oh, okey. Menarik. Baru tahu. Kalau kita nak cegah, mestilah kita kena tahu yang kita tu ada sakit apa kan. Ya betul. Berdasarkan tanda-tanda awal. Ya, so melalui tanda-tanda awal yang kita perhatikan tu, so kita akan boleh ketahui
penyakit Macam mana nak cakap? Ya, betul. Pandai. Okey, lepas kita dah tahu kita sakit apa tu kan, kita pergi jumpa kaunseling ke, psikoterapi ke, kita kena tanya kepada pakar. So, lepas tu dia akan bagi ubat-ubat tu. So, kita kena ikutilah jadual makan ubat tu. So, jangan makan, hari ni makan, esok kita skip, lepas tu kita makan lagi, lepas tu kita skip. Dia tak boleh. Untuk masalah mental ni, yang ada mental health ni, contohnya kemurungannya, dia tak boleh kita skip makan ubat. Kita kena makan ubat dari first day tu sampailah habis. Kalau nak jadual sihat, ubat. kena konsisten. Ya, betul. Tapi dia kemurung kan. Macam mana nak konsisten? Sebab tu lah kita kena ada yang sokong kita. Sistem sokongan. Betul. Selain ubat kan kita mesti berjumpa dengan konselor. Ya. Kalau tak di hospital mungkin cikgu boleh. Boleh. Kawan-kawan boleh. Kawan-kawan boleh. Ibu bapa boleh. Ya. Selain daripada tu, kita boleh je amalkan gaya hidup sihat. Contohnya pergi ajak kawan jogging ke, main badminton ataupun jalan-jalan je. Cuma kalau orang yang tak ada kawan, yang seorang kan. Boleh keserangan lah. Boleh dia kena bersosial lah. Dia keluar Dia kena bersosial. dengan haiwan peliharaan tu. Ajak kucing dia keluar jalan-jalan. Tak apa main je dengan kucing-kucing kat rumah tu. Dia kena bersosial lah, maknanya dia Ya. kena keluar juga. Elakkan untuk berseorangan. Sebab masa kita berseorangan, kita banyak fikir. Betul. Hari ini pun kita nak fikir sampai dia tak boleh tidur. Betul, setuju. Sebab saya malam-malam macam tu. Masuk elakkan untuk tidur lewat. Cubalah tidur awal. Yelah, Walaupun bila dah sebenarnya Yelah, sekarang ni kan musim-musim yang kena hantar assignment apa Ya, semua, betul. dia stres kan. Stres kan. Dia Ya. stres, dia banyak kerja kena buat apa semua. dapat So, tidur. macam, Sampai Ya, tu mungkin, lambat siap. mungkin ada yang mengalami kemungkinan buat masa sekarang ni sebab dia masa-masa Betul. kita boleh buat kerja. Kat Indonesia. Beratus-ratus yang mengalami kemungkinan. Okey, tadi kan kita dah dengar pengalaman masing-masing pengalaman sendiri, pengalaman dengan orang lain. Mungkin Barik boleh share macam mana Barik atasi Atasi Ya. cara nak atasi kemurungan pada aku, first kita jangan tinggal tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab soal waktu lah. Kita always selamat. Cari balik orang kata kita dah terbang tinggi tu, kita kena ingat balik lah tempat benda yang kita dah setuju kan. Ingat tempat asal. Lepas tu kita minta support first daripada keluarga. Lepas tu kawan-kawan, orang yang rapat lah dengan kita. Dia percaya. Kalau ada boyfriend ke girlfriend ke, boleh lah kan, boleh support. Lepas tu dia lari tinggalkan kemurungan. Lagi betul. Jangan disebabkan dia, Ya. orang tu kita pula burung lah. Janganlah handle fully. Letak kita punya kepercayaan tu. Lepas tu TikTok tu jangan lah yang negatif-negatif tengok. Oh ya, Media sosial tu Betul. Media sosial ni harus hidup satu. Betul. Punya positif lah. Lepas tu jaga makanan, buat hobi kita. Kisahlah sukan ke, apa food hunting ke. Sekarang ni dah banyak lah orang jual makanan tu kan. Pergi je lah beli kan. Kalau macam dari pengalaman Ilya kan, kakak Ilya tadi, macam mana membantu kakak Urus aku macam mana? Ya, Menurut saya hari ni dia akan apa ni dia kata dia akan bercakap dengan kakak saya, beritahu yang anak dia sedang meninggal, so dia kena terima lah benda ni, terima hakikat bahawa anak dia dah meninggal. Kita tak boleh bagi tahu dia yang kita kena terima ketentuan ni. Kita tak boleh bagi tahu dia macam tu terus. Kita kena at least kita kena bagi tahu dia benda-benda yang apa ni bagi dia tenang, macam okeylah mak aku cakap anak aku dah tak ada, so aku kena terima lah, macam itu. Dia kena ada pelang. Lepas tu family akan
bawa dia pergi jumpa pakar-pakar sekretari untuk dia ambil rawatannya seterusnya. Macam yang Suzy cakap kan, cara mencegah. Ya, cara mencegah dia. Jadi rasanya kita dah sampai ke penghujung ni kot. Sebelum kita mengakhiri segmen ini, kepada pendengar-pendengar kat luar sana dulu, kalau korang rasa korang dah ada tanda-tanda awal tu, pastikan pergi cari bantuan. Jangan rasa malu nak cari bantuan. Benda ni Betul. Keluarkan je, tak perlu rasa malu pun sebenarnya. Semua orang ada. Ya, semua orang mesti Tak perlu takut dengan stigma masyarakat sendiri. Tak perlu takut sebab dia orang pun akan mengalami benda yang sama. Dia alami saya tapi dia tak sedar. Ya, betul. sebelum kita akhiri segmen ni, tetap kita ada nak kasi kata terakhir. Semangat lah kan. Oh, Lady first. okay, ladies first. So macam yang kita cakap tadi lah, kalau korang rasa korang ada tanda-tanda awal-awal tu, bolehlah cakap apa tu, menyuarakan apa yang korang rasa tu. Walaupun hal tu remeh, janganlah fikir remeh, sebab dia akan besar kemungkinan menjadi punca korang buruk. So bolehlah ambil langkah awal-awal untuk mencegah keburukan. Di pas-pas masing-masing. Berdaya hidup more santai, solat jangan tinggal. Ingat saya jangan tinggal. Boleh jadi motor. Ringkas je dia bagi. Tapi mendalam. Ya, tapi betul lah, kita kena apa ni, jangan hiraukan stigma-stigma orang. Sebelum tu ada setengah orang tu dia akan fikir apa ni, salah faham lah dalam pemurungan tu kan. So kita tak perlulah tu. Mungkin orang ada cakap yang pemurungan ni dia ada rawatan lah apa semua. Padahal semua tak. Kalau kita nak bantu, Ya, kita nak bantu diri kita, kita kena usaha tau. Tak boleh nak harap orang lain, takkan kita nak dengar orang je kan. Stigma daripada orang lain. sebelum bantu orang, kita kena bantu diri Ya, sendiri. Betul sekali. betul, saya setuju. Okey lah, rasanya itu sudah kita datang pada sesi terakhir kita. Terima kasih kepada tamu-tamu dan Alhamdulillah hari ini kita topik dah Sangat hangat je sebenarnya. Dan sangat sangat penting. kontroversi ya. Ya. Penting untuk semua masyarakat yang tak tahu Kita lagi ni boleh sebenarnya. membuka minda masyarakat. Kita kena spread awareness lagi. Maksudnya itu je. Terima kasih kepada pendengar, penonton kita. Kita akan datang balik dengan segmen lain, dengan topik yang lain. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.